keberkatan Jabir. Dan Jabir ini antara sahabat yang banyak menghafaz hadis Nabi. Bermula Abu Hurairah 5,375, ada riwayat 74. Lepas tu Ibnu Umar, kemudian lepas Ibnu Umar kita jumpa sahabat iaitu siapa? Anas bin Malik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana din wa atamma 'alaina ni'mah wa ja'ala ummatana khaira ummah wa ba'asa fina rasulan minna yaslu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan masjid Kampung Nakhoda, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang berbunyi, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Ayat surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini sentiasa kita dengar setiap hari Jumaat dibacakan oleh Tuan Imam di atas mimbar. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan pemimpin di kalangan kamu yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya kamu berbalah, kamu ada masalah dalam satu urusan, kamu rujuk balik kepada Allah dan Rasulnya,
kamu rujuk balik kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian lebih baik dan lebih tepat, lebih tepat pilihan kamu ataupun keputusan kamu dalam menyelesaikan satu urusan ataupun masalah. Pada malam ini insya-Allah sebagai perkongsian mudah kita dalam mengisi waktu maghrib menuju ke isyak, insya-Allah dalam waktu PKP SOP dia bila mana isyak kita berhenti, insya-Allah. Boleh tuan-tuan Tajuk kita pada malam ini tajuk yang sangat mudah. Semudah tajuknya, semudah pemahaman kita. Yang kita akan rujuk balik kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk pada malam ini saya nak kongsi iaitu mudahnya masuk syurga. Mudahnya masuk syurga. Faham ke tak faham? Faham senang. Mudahnya masuk syurga. Makna sebaliknya, mafhum sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, susahnya masuk neraka. Susahnya masuk neraka. Masuk dalam syurga cukup mudah. Cukup mudah. Kenapa? Kita lihat beberapa hujah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sepotong hadis yang kita biasa dengar hadis ini daripada Abu Abdullah An Abi Abdullah Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jabir ini gelaran dia Abu Abdullah. Bahasa Arab kalau kita dengar orang kata Abu ini dipanggil nama kunyah. Nama yang disandarkan kepada anak yang pertama. Kalau anak dia nama Muhammad, Abu Muhammad, itu dipanggil gelaran kunyah. Anak dia Maryam, yang pertama Abu Maryam, bapa kepada Maryam, bapa pada Muhammad. Jadi sahabat ini nama dia Jabir. Dan nama kunyah dia Abu Abdullah. Nama ayah dia Abdullah. Kedua-dua sahabat ini sahabat yang cukup mulia. Dan Jabir ini kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan pergi ziarah Masjid 7 ataupun kita panggil Masjid Parit, masjid tempat digalinya parit Khandaq dalam peperangan Ahzab 5 Hijrah. Belakang masjid ini dia ada bukit dipanggil Bukit Salak, Sim Lam Ain Salak. Belakang Bukit Salak ini kalau kita panjat dekat Bukit Salak ni saya pernah panjat pukul 2 pagi. Ketika jemaah semua dah tidur, saya pun berjalanlah dengan Ustaz Salahuddin cari tempat-tempat, spot-spot penting. Sebab di atas Bukit Salak itu terdapat sebuah gua yang dipanggil Gua Sajadah, Gua Sujud. Gua Sajadah. Bukit ini lebih kurang 2 kali bumbung masjid ni, lebih kurang. Pada waktu malam tak nampak dia tinggi ataupun rendah. Saya pun panjat, cuma dah tiba atas tak tahu nak turun. Gelap gelita. Tinggi. Ada satu gua nama dia Gua Sajadah. Dalam gua ni dia boleh masuk seorang saja. Kalau berdiri, boleh berdiri, masuk seorang saja untuk mendirikan solat. Kebetulan gua ini dia menghadap ke arah kiblat. Kalau masuk tu memang cukup untuk solat terus. Dan di situ Nabi pernah duduk. Pada satu malam sahabat mencari Nabi tak jumpa. Cari kat Madinah tak jumpa. Rupanya Rasulullah sedang sujud di dalam Gua Sajadah dengan sujud yang cukup lama sehingga sahabat-sahabat ingat Nabi dah wafat. Allahu Akbar. Lamanya Nabi sujud, sahabat ingat Nabi dah wafat. Lamanya Nabi bermunajat. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa teruk sangat kami lihat kamu dalam keadaan yang demikian? Nabi kata, apabila kita berhijrah ke Madinah, ayat-ayat hukum semakin banyak turun.
Berlaku Badar 2 hijrah, Uhud 3 hijrah, 5 hijrah, Ahzab. Seterusnya dalam keadaan turun ayat-ayat hukum, ayat hudud. Surah An-Nur turun, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki disebat keduanya bagi yang belum berkahwin. Turun ayat qazaf, walladzina yarmunal mussanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang menuduh perempuan yang berzina, dia tidak membawa 4 orang saksi, maka di atasnya samanina jaldatan, 80 sebatan. Ayat-ayat hukum semakin banyak turun. Rasulullah kata, aku takut umat aku tidak mampu memikulnya. Umat aku tidak mampu melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan ini Nabi bermunajat dengan munajat yang sangat khusyuk, dengan sangat pasrah kepada Allah. Dan di belakang Bukit Salak ini tuan-tuan, itulah rumah Jabir. Rumah Jabir. Rumah Jabir ni kalau kita pusing ikut kereta, naik kereta lebih kurang 5 minit. Dia one way. Kemudian depan tu ada sekolah, masuk ke kanan, kemudian masuk ke kanan lagi ada satu lorong, ada surau ataupun musallah masjid. Lebih kurang besar ruang ini, masjid. Itulah tapak rumah Jabir yang kita nak bincang ni. Jabir. Sebab itu ingat tak ketika peperangan Ahzab, peperangan Parit, sahabat-sahabat tak ada makanan nak makan, lalu Jabir balik rumah dia. Kat mana? Kat situlah, belakang tu. Dia kata kepada isteri dia, wahai isteriku, apa ada dekat rumah? Lalu isteri dia kata, ada sedikit gandum. Jabir ambil seekor kambing kecil, dia sembelih, lalu dimasaknya kambing. Tuan-tuan, kambing kampung tahu, kambing kancung, kambing kecil. Orang Arab seekor kambing makan 4 orang tuan-tuan. Orang kampung Nakhoda seekor kambing makan sekampung, makannya seketul, demamnya 4 bulan. Saya tengok sendiri orang Arab memang seekor kambing dia makan 4-5 orang je. Saya tengok sendiri, betul, subhanallah. Memang luar biasa. Kita tak. Sebab itu bila dia masak, dia panggil Rasulullah dekat mana? Dia panggil Rasulullah di Parit, di Khandaq. Dia bisik ke Rasulullah, wahai Rasulullah, ajaklah beberapa orang sahabat pergi rumah aku, ada sedikit makanan. Nabi berdiri kat tepi parit, Nabi panggil seluruh sahabat, wahai sekalian sahabat. Kalau ikut dalam kitab sirah, jumlah tentera Islam dalam peperangan Ahzab ataupun Khandaq ataupun Parit 3,000 orang. Nabi panggil, wahai sekalian sahabat. Jabir buat kenduri kat rumah dia. Sudah, kata Jabir, aku ajak 2-3 orang, diajak sekampung. Cuma Nabi pesan, wahai Jabir, jangan kamu sentuh makanan tu, biar aku yang hidangkan, kata Nabi. Rumah dia kecil tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi, saya sampai pukul 2 pagi saya cari rumah Jabir. Ada seorang orang tua, orang Arab, dia kata, "Madza tabhas ya ibni?" Kau cari apa anakku? "Hal tabhas an baiti Jabir?" Kamu cari rumah Jabir? "Naam," saya kata. "Hadza baituhu." Inilah rumah dia. Tapak rumah itu dibuatkan masjid. Bila Jabir balik rumah, Nabi sampai rumah, Nabi panggil sahabat, masuk keluar, masuk keluar. Sebab rumah dia kecil. Makan keluar, makan keluar, makan keluar. Akhirnya Nabi makan. Bila Jabir buka periuk, seolah-olah makanan tidak disentuh. Terperanjat Jabir. Ini konsep keberkatan. Sebab dia yakin Nabi tidak berbohong. Ini konsep yang kita kena faham. Bila Nabi yang cakap, dia ada unsur keberkatan. Tuan-tuan pakai jubah, pakai serban, walaupun sunnah yang sunat, tetapi kalau Nabi yang buat, wajib ada keberkatan. Paling tidak dapat pahala 100 kali mati syahid, menghidupkan sunnah yang orang tak guna akhir zaman. Faham? Ke tak faham? Faham ni? Nak sebutnya apa? Nak sebutnya itulah keberkatan Jabir.
Dan Jabir ini antara sahabat yang banyak menghafaz hadis Nabi. Bermula Abu Hurairah 5,375, ada riwayat 74. Lepas tu Ibnu Umar, kemudian lepas Ibnu Umar kita jumpa sahabat iaitu siapa? Anas bin Malik. Lepas Anas bin Malik baru Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berapa hadis? 2220 hadis. Lepas tu kita jumpa Ibnu Abbas 1660. Baru kita jumpa nama sahabat bernama Jabir. Ini cerita Jabir yang penting saya nak sebut. Jabir ini penting. Sebab itu bila mana Jabir ini, keberkatan dia sampai hari ini. Sebab tu Jabir orang Madinah, orang Ansar, kuburnya di Iraq. Dia gugur syahid dalam peperangan menyebarkan Islam, menentang musuh. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke rumah Jabir hari ini, pergi petang-petang dekat Madinah, pergi rumah Jabir, ada budak kecil main bola, 8 tahun, 9 tahun. Cuba tuan-tuan bagi 10 rial, suruh dia baca Quran. Dia akan tanya, ya ammu ai surah turid, kau nak suruh aku baca surah apa? Sambil timbang-timbang bola sepak dengan muka comot-comot orang Arab, dia boleh baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, An-Nisa, surah Al-Ma'idah, dia boleh baca. Sebab keberkatan daripada peristiwa Jabir, rumahnya, masyarakatnya hingga hari ini dapat kita rasa. Allahu Akbar. Sebab itu bila Jabir ini, hadis yang penting saya nak sebut ada 3 hadis insya-Allah. An Abi Abdullah Jabir, saya sebut ini sebab Jabir ni orang penting. Yang berbai'ah Aqabah yang kedua, Jabir bertanya pada Rasulullah, ala ma nubayyi'uka ya Rasulullah, kami nak berbai'ah dengan kamu ni atas urusan apa? Yang berjanji Aqabah tu dekat mana? Dekat Mina. Tahu Mina? Sebab tu bila buat kerja haji, ziarah Makkah, tempat manasik Arafah, Muzdalifah, Mina, kita akan teringat dalam minda kita. Di sini jarak dari tempat tiang lontar Jamratul Aqabah, jarak 300 meter, ada satu masjid namanya Masjid Aqabah. Disitulah Rasulullah berbai'ah dengan sahabat-sahabat seramai 75 orang, 73 lelaki dan 2 muslimat, Nusaibah binti Ka'ab dengan seorang lagi Asma binti Amrin ibnu Adi, 75 semuanya sebelum berhijrah ke Madinah. Dan Jabir juga terlibat dalam perjanjian tersebut. Dan Jabir juga terlibat dalam banyak siri peperangan. Dalam peperangan Uhud, Jabir dia mengundi dengan ayah dia, siapa nak pergi Uhud. Lalu Jabir mengundi dengan ayah dia, dua-dua nak pergi. Lalu ayah dia kata, wahai Jabir, adik-beradik kamu ramai, kalau aku mati kamu boleh jaga, kalau engkau pergi, engkau mati, payah pula aku lebih tua, aku layak